Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal juzama min sayyi'il asqam ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. 'Ala Allahi tawakkalna rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumidh dhalimin. ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين. اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومن حولنا ومشايخنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد اللهم اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم واجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا سميع الدعاء. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Pada pagi yang mulia ini, marilah sama-sama kita mengtadabburkan akan isi kandungan kitab perlembagaan hidup kita, iaitu Al-Quranul Karim, sebagai kitab yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kitab cara kita nak pakai hidup di dalam dunia dan kita nak berjaya di alam akhirat dengan cara yang diredai oleh diri kita dan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab itu kita kena sungguhlah masa kita duduk atas muka bumi ni nak mengaji, nak belajar, nak memahami, nak mengerti akan isi kandungan ayat Al-Quranul Karim. Setelah daripada kita dengar pada pagi kemarin itu tentang masalah hukum apabila kita itu ada perselisihan, maka hendaklah kita kembali hukuman itu, keputusan itu, undang-undang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Tuhan itu iaitu Tuhan yang menjadikan langit-langit dan bumi dan menjadikan manusia itu berpasangan dan menjadikan binatang ternak ke begitu juga dengan berpasangan.
dan Tuhan itu nafi daripada diri dia. Kata Tuhan itu bersifat dengan pasangih, dengan menafi tubik daripada diri dia perkara tersebut. Dan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada anak kunci langit dan anak kunci bumi. Allah Ta'ala merazkikan, meluaskan razki kepada siapa yang ia kehendak, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengsengkakkan, menggariskan razki bagi siapa yang ia kehendak di atas ilmu, di atas hikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala hanya jualah yang mengetahui perkara-perkara tersebut. Pada pagi ini insya-Allah kita nak mula baca daripada ini surah ni, ayat yang ke-13. Mari kita tadabbur bersama supaya kita itu boleh dirahmati, boleh dimuliai oleh Tuhan kita sendiri dan para malaikat, dan kita akan dapat barakah di dalam hidup yang kita itu berjumpa dengan dia, hidup yang kita ada, hidup yang kita nak bawa untuk nak carikan kemerdekaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala telah firman kata, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء wa yahdi ilaihi may yunib. Ini ayat yang ke-13 daripada surah Asy-Syura mengikut tertib susunnya Mashaf Uthmani yang kita itu adalah di tangan setiap-tiap orang yang beriman. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala telah firman kepada ini ummah. Tuhan nak wayak kepada kita lah. Kata gapo dengan cara seperatus lalunya. Yakni Allah lah, ialah Allah telah menerangkan. Allah Ta'ala tu telah menerangkan bagi kamu, wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada urusan-urusan agama. Itu makna kata syara'a lakum minad din. Allah Ta'ala menerangkan ataupun Allah Ta'ala menterangkan bagi kamu daripada urusan-urusan agama. Unek-unek agama ni, mana cara kita nak pakai hidup ni, pastilah kita kena dengar daripada tuan yang menjadi, tuan yang mengada, tuan yang tadbirkan, yang mengurus, yang menjaga, yang merazki dan sebagainya daripada perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa ta'ala mengwajib di atas dirinya sendiri untuk nak memuliakan makhluknya yang nama manusia. Jadi Tuhan sendiri yang menyatakan, Tuhan menerangkan sendiri bagi kamu, yakni bagi umat Nabi lah sallallahu alaihi wasallam, minad din, daripada urusan-urusan agama. Daripada gapo? Daripada urusan agama. Gapo? Ma wassa bihi Nuha. Apa yang ia Allah mewajibkan dia kepada Nuh alaihi salam, kepada Nabi Nuh alaihi assalam. Kenapakah Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan Nuh alaihi salam dulu di sini? Kerana katanya tokoh-tokoh a'immatut tafsir
Dia kata awal-awal rasul yang Nabi utus mari kepada ini dunia, setelah daripada Nabi jadikan Adam alaihissalam sebagai bapa bagi manusia, rasul mula-mula mari iaitu Nuh alaihissalam. Dan akhir rasul iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah daripada tu kita wipeh di antara nabi dan rasul. Nabi ni makna kata Allah Taala utuskan dia mari kepada dunia, tetapi dia tak bebankan di atas nabi itu sanggup berjihad di atas ajaran yang dia itu nak bawa. Adapun Rasul, Allah Ta'ala bebankan di atas dia sebagai amanah kepada dia supaya dia itu mujahadah, sampaikan maqam pangkat al-jihad fi sabilillah untuk nak menerangkan, mempertahankan, memberikan alasan kepada umat manusia. Maka semenjak daripada Allah Ta'ala jadikan Adam alaihissalam, manusia senantiasa duduk di atas fitrah, makna duduk di atas ajaran Islam yang sebenar. Setelah daripada lama kelamaan manusia jadi punah tabiat, membawa kepada manusia itu menyengutu Allah Ta'ala beberapa perkara, dengan beberapa perkara. Daripada berhala, daripada makhluk-makhluk yang lain, jenis daripada batu, kayu, api, matahari, bulan dan sebagainya. Dengan sebab itu Allah Ta'ala utuskan awal-awal Rasul mari nak kembali semula terhadap ajaran Tuhan hak benar, hatta mula-mula sekali lepas daripada Nabi Adam alaihissalam, orang mari nak islah, mari nak beki, mari nak betul, pauk klik semula kepada ajaran Islam yang benar, iaitu Nabi Nuh alaihissalam. Dengan sebab itu Allah Ta'ala royak di sini kata, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhah. Hak Tuhan sebut mula-mula sekali iaitu Nuh alaihissalam. Itu Nabi Nuh kita sebagai Nabi, sebagai Rasul pertama kepada ini alam. Kepada ini alam. Itu dia. Dan gapo lagi itu Tuhan kata, ma wassa bihi Nuhan wallazi auhayna ilaika. Dan apa yang kami wajibkan, dan apa yang kami wahyukan kepadamu. Apa yang kami wahyukan kepadamu di sini, ilaika, ka di situ klik kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan tidak ada pertikai apa-apa di kalangan ahli tafsir. Semua pakat sebulat suara kata ilaika di situ kena kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, sebagai rasul yang akhir. Tidak ada rasul selepas daripada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nabi kita adalah penutup, penyudah bagi segala-gala nabi. Apabila tidak adanya nabi, maka rasul di mana kena ada? Kerana tiap-tiap rasul pasti kena ada jawab kuasa belum daripada itu, iaitu an-nabi. Maka Nabi kita adalah penutup bagi segala-gala syariat. Yang mana-mana pun dialah sebagai nasikh, yang menafikan ataupun yang membersihkan ataupun yang membarukan kata ajaran hak nak pakal lepas daripada kebangkitan Nabi Muhammad sampai kiamat, iaitu ajaran hak Nabi Muhammad warilah, hak lain dah tak pakal. Malaikat apa yang diakui oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, walaupun syariat tu syariat belum daripada kita, apa kita boleh pakai. Seperti al-udhiyah, syariat Nabi Ibrahim.
Tetapi kita boleh pakai sebab gapo? Sebab dia adalah Nabi kita tu aku pekerja lagu tu. Setelah daripada tu, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan wallazi auhayna ilaika, dan gapo kita kata tadi, dan iaitu yang kami wahyukan kepadamu, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma wassayna bihi Ibrahim. Kemudian Tuhan nak iringi pula, nak mengiringi pangkat kerasulan sebagai puak-puak ulul azmi. Puak mana ni? Ulul azmi, yakni puak yang pegang jawatan kuasa rasul, akan tetapi mereka ini adalah kemocok bagi rasul. Kemocok bagi rasul, para rasul hak sampai makanah pangkat ulul azmi ni ada semua 55 orang. Ada berapa? Ada 50 orang. Yang nak sebut satu persatu. Mana? Tengok. Wa ma wassayna bihi Ibrahim, dan barang yang diwasiatkan dengannya oleh Allah Ta'ala akan Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa Musa wa Isa, dan Nabi Musa dan Nabi Isa. Salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in. Ninglah dalil yang teguh lagi kuat dan nyata, kata ulul azmi itu ada 5 orang. Nabi kita Muhammad AS, Nabi Nuh AS, Nabi Ibrahim AS, Nabi Musa AS, Nabi Isa AS. 5 orang semua. Apakah yang Allah Subhanahu wa ta'ala itu wasiatkan di dalam ayat ini? Suruh wasiat kepada 5 orang ulul azmi ni, Tuhan suruh wasiat gapo? Tuhan nak ayat gapo kepada 5 orang ni? Tu nak kita faham. Ayat ni belum daripada kita nak tengok wasiat hak Tuhan wasiat di atas 5 orang rasul ni, Tuhan juga mentafsirkan sendiri di dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-7. Maksud ayat yang ke-13 awal tadi yang kita dengar tu, syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuhan wallazi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Semua tu ayat daripada suratul Ahzab, daripada suratul Ahzab ayat yang ke-7. Allah Ta'ala nak royak, nak faham sendiri. Lagu mana Tuhan nak faham di situ? Tuhan kata, wa iz akhadna minan nabiyyina mitsaqahum. Dan ingatlah tak kala kami mengambil perjanjian daripada kalangan nabi, mitsaqahum, janjian, wa minka, dan daripada engkau ya Rasulullah, iaitu kepada Nabi Muhammad alaihissalam, wa min Nuhin, dan daripada Nabi Nuh, wa Ibrahim, wa Musa, wa Isa bin Maryam. 5 orang. Mana kata nyata ayat Quran yang mentafsirkan setengah di atas setengah supaya nak menjelaskan makna bagi ayat yang ke-13 daripada surah Syura. Ayat ni nak kata gapo? Ni dia. Tuhan nak wasiat gapo kepada ulul azmi dengan molek berarti baik. Nak lebih seperti orang lebih, turut belakang orang lebih. Kalau kita tak selebih, kita tak usah turut orang lebih. Maka kita sendirilah yang nak letakkan diri kita di mana. Nak lebih kata selebih, duduk di atas kita belakang. Jadi nak kecek dengan cara mudah-mudah, iaitu gapo? Tuhan suruh ni, an aqimud dina wa la tatafarraqu. Ay wa la tatafarraqu fih. An aqimud din. Gapo makna an aqimud din? Iaitu bahawa hendaklah kamu, wahai segala rasul tadi itu, mendirikan agama dengan tetap. Suruh berdiri urusan agama tu dengan tetap, dengan tetap, dengan jelas, jadi molek. Jangan buat jadi mudah-mudah lah. Orang nak jadi kaki depan ni pasti kena tetap, kena ambil pendirian. Kalau tidak, nascaya orang nak ikut macam mana? Nascaya dia rutuh lah.
cara hak kita nak bawa, aliran ajaran hak kita nak bawa, ya runtuh. Tapi tetap di atas gapo? Tetap di atas kebenaran. Kebenaran daripada mana? Kebenaran daripada mana? Daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kebenaran itu hawa nafsu. Bukan kebenaran itu asabiyah, fanatik dan sebagainya. Bukannya kebenaran itu maknanya kita berdegil, bertakabur. Itu bukan. Kebenaran iaitu wahyu Tuhan. Iaitu kebenaran yang berdasar kepada wahyu Tuhan. Benda ni bukan mudahlah kita sebagai manusia tu nak boleh tanggung perkara-perkara tersebut tadi. Itu makna kata an aqimuddin wa la tatafarraqu fi. Jadi semua ad-din di situ, gapo makna ad-din di situ? An aqimuddin tu makna gano? Makna kata undang-undang ajaran yang dibawa datang dengannya oleh para rasul semua. Semua rasul mari itu bawa dasar ni satu, tak ada dasar lain. Dasar mana? Yakni ibadatullahi wahdahu la syarikalah. Nak mengabdikan diri kita kepada Allah hal keadaan tunggal, tidak ada menyekutu bagi Tuhan. Ha ni. Nak buat lagu mana? Rasul semua pakat duk mikir nak heret manusia klik kepada mengasakan Allah Ta'ala dalam masalah ibadah. Tak kira ibadah lisan, ibadah cakap ibadah keluar daripada lidah kita, ibadah keluar daripada hati kita, ibadah keluar daripada anggota kita, nak jadi kata lillahi rabbil alamin. Kerana Allah tu tuan bagi sekalian alam. Itu semua dasar para rasul-rasul. Hak mari ke atas muka bumi ni, hak Tuhan utuh mari, dasar tu hanya jua, tak ada hak yang lain. Pia rakyat, nah Tuhan hak rakyat. Tak ada orang lain hak rakyat. Dasar ahlus sunnah Qur'an. Bukan ada wah putar belik sahaja. Bukan ada mikir dengan akal fikiran saja. Tak. Bukan ada buah huraian saja. Tidak, ya ada alasan. Alasan daripada Allah Subhanahu wa taala sendiri, bukan daripada yang lain. Tuhan kata dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Kita tanda baik, faham molek. Tuhan kata wa ma arsalna min qablika mir rasulin, dan tidaklah kami utuskan sebelum daripada engkau daripada rasul-rasul mana-mana pun. Faham dah tu, kalau orang ngaji bahasa Arab gak habis terik nak kecek lagu ni enggak. Mari dengan manafiyah, kama dia datang pula berapa nama illa balik belakang ni. Nah, ada tu nafyi dengan istisna. Mari di tengah tu. Supaya gapo? Kalau dalam uslub balaghah, cakap pe balaghah gak nak menetu, nak mentakhsiskan, menentukan. Kata tidak Allah Ta'ala utuskan rasul mana-mana pun mari kepada dunia ni illa nuhi ilaihi, malaikat kami mewahyukan ghayak, khabar, hajjah, suruh kepada rasul hak tertentu itu annahu la ilaha illa ana fa'budun, bahawa tidak ada Tuhan yang patut layak kita mengabdikan diri malaikat aku, maka hendaklah mung tu ibadat kepada aku wahai manusia. Hak ni dasar hak ni makna kata sebesar-besar dasar yang para nabi bawa datang mari. Dengan sebab itu Musa alaihissalam minta kepada Tuhan, ya Rab, mengajarlah kepada aku ni satu perkataan yang mung tak pernah, yang tak kongsi dengan mana-mana orang. Lalu Allah Ta'ala kata, Qul ya Musa la ilaha illallah. Kata olehmu wahai Musa, la ilaha illallah.
Hadis sahih, bukan berdangai duk royak. Bukan cerita hak tak benar, bukan hadis maudhu' dan pelesu, bukan. Hadis sahih. Yang nyata daripada hukum yang dihukumkan oleh ulama hadis dan yang disyarahkan oleh tokoh-tokoh ulama hadis. Musa pun kata kepada Tuhan, "Ya Allah, ini kalimah ni pakat duk kata belakang dah. Orang pakat duk kata lagu ni belakang dah. Pakat duk mengucap lagu ni semua tidak ada isi sena pun di kalangan orang beriman." Lalu apabila Allah Ta'ala itu dengar percakapan Musa, hujah kepada Allah dengan itu perkataan, Allah Ta'ala pun jawab kepada Musa, Musa, mu tahu ke tak? Kata la ilaha illallah, apabila ditimbangan dia sebelah dengan timbangnya semua daripada gapo pun makhluk dan gapo pun kalimah-kalimah, nascaya beratnya la ilaha illallah. Kenapa? Kerana dengan la ilaha illallah itulah boleh kita nak masuk syurga. Kalau tak ada la ilaha illallah, tak boleh masuk syurga. Dengan itu Allah Ta'ala kata dalam hadis Nabi royak di atas lidah dia kata, man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa dia mati sedangkan ia tahu kata tidak ada Tuhan yang patut layak kita mengabdikan diri kepadanya, tak boleh kita nak rokok, tak boleh kita nak sujud, tak boleh kita nak seru, tak boleh kita nak harap, tawakal, takut seperti kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu belaka benda tu tak boleh nak buat, malaikat kerana Allah Ta'ala hanya jua orang yang mati dalam keadaan lagu tu, Allah Ta'ala jamin kata boleh masuk syurga. Situ. Dengan sebab itu, dasar ataupun jalan ni, ataupun tarik ke dakwah semua para nabi-nabi dan rasul-rasul, di atas dasar ni hanya jua. Tak ada hak lain. Di atas dasar, la ilaha illallah. Itu makna kata, la ilaha illa ana fa'budun. Semua rasul. Dengan sebab itu datanya pada hadis yang sahih lah, iaitu hadis sahih Bukhari. Nabi SAW dia kata, dia nak tafsir sendiri. Kita puas hati ngaji tafsir. Dengar daripada Tuhan, dengar daripada Nabi, dengar daripada alim ulama yang makan saka Nabi-Nabi. Barulah kita berasa tak, aku puas hati mengaji lagu ni. Awak apa? Selamat diri aku. Aku tak ada mengaji hak tu hak ni. Tok guru aku dah royak hak ni. Bukan nak mengajak klik kepada hak mana-mana, tak. Yang nak mengajak klik kepada Tuhan dan Rasul. Tu yang kerja bagi guru-guru. Baik. An aqimuddin. Ad-din di situ makna gana. Yakni makna apa? Makna kata agama, makna undang-undang. Yang ditetapkan. An aqimuddin wala tatafarraqu fi, dan janganlah kita pecah belah daripada urusan agama tadi. Jangan pecah daripada mana? Daripada la ilaha illallah. Jangan pecah daripada kata ibadat itu hanya jua kepada Allah, kerana Allah. Jangan pecah. Jangan ya tak apa kita nak buat ibadat lain pada Tuhan, tak ada masalah. Jangan buat lagu tu. Tuhan larang. Wala tatafarraqu fi, jangan kita pecah diri kita dengan ajaran agama. Heran tu, jangan kita pecah diri kita daripada ajaran ad-din. Kalau gitu agama tadi itu ya ada dua sudut. Sudut syariat dan sudut pegangnya. Sudut pegangnya tak ada khilaf semenjak daripada Adam alaihi salam sehingga Nabi kita Muhammad salawatullahi wasallamu alaihi, tidak ada khilaf kata gabah di atas dasar la ilaha illallah. Akan tetapi syariat itu berlainan. Syariat tiap-tiap nabi ia ada syariat dia. Ia berlainan dengan syariat-syariat nabi yang lain. Dengan sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata dalam hadis sahih Bukhari, dia kata nahnu ma'syaral anbiya auladu allat dinuna wahidun.
Dia kata, puak kami ni adalah satu kumpulan para nabi-nabi. Kita ini auladu allat. Makna kan auladu allat? Makna kata kita ni syariat berlain ni. Allah kata kita ni ibu lain-lain. Dinuna wahidun. Tapi agama kami, yakni dasar kami, pegangnya kami satu. Ini seolah kata Nabi nak ayat kata, sungguh puak kita ni banyak beradik, mok lain-lain tapi pak tulah. Gapo Nabi nak isyarat pahal di sini? Yakni iman hak tulah. Tetapi ajaran undang-undang itu berlain ni. Dengan sebab itulah Allah Subhanahu wa taala kata di dalam Quran kata likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Bagi tiap-tiap, makna tiap-tiap nabi lah, ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Tuhan jadikan tiap-tiap ummah daripada rasul-rasul tadi itu, dia ada ajaran dia, undang-undang dia, syariat dia yang tertentu dengan dia. Tak serupa dengan syariat-syariat yang lain. Tetapi iman mereka itu adalah satu sahaja, iaitu gapo? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Sekalipun perselisihan syariat dan perjalanan ni itu tak ada jadi masalah. Itu tak jadi masalah. Kemudian Tuhan kata an aqimud dina wa la tatafarraqu fih, yakni ini satu wasiat. Wasiat Allah Ta'ala di atas semua para nabi-nabi supaya berkasih sayang dan bersatu padu di atas dasar la ilaha illallah. Di atas dasar ibadatullahi wahdah. Nak ibadat kepada Allah Ta'ala hal keadaan tunggal. Dan Allah Ta'ala larang mereka itu daripada berpecah belah dan perselisihan tentang la ilaha illallah. Tentang iman. Jangan kita selisih. Jangan kita buat keluar tubik daripada jalannya yang benar. Iman kita satu. Kita tak sujud, tak rakuk, malaikat kerana kepada Allah. Kita tak seru, tak berdoa, malaikat Allah Ta'ala hanya jua. Kita tak sembelih, tak menazar, tak tawakal, malaikat kepada Allah, di atas Allah hanya jua. Lain pada tu tak. Ini Tuhan lari tak sewi kita khilaf. Jangan duk khilaf. Ada pun masalah syariat kita ni ada luas. Berlain ni aliran mazhab, tak ada gapo. Orang ni nak amal dengan mazhab ni, orang ni nak amal dengan mazhab ni, orang ni nak buat rupa lagu ni, orang ni nak buat rupa lagu ni. Asal kata ada dasar syariat, contoh tauladan, izinan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita persilakanlah, teruskanlah, tak ada gapo. Tak ada masalah. Nampak tu tak? Ni perkara-perkara yang kita kena faham. Setelah daripada tu, Tuhan kata pula, kabura 'alal musyrikin ma tad'uhum ilaih. Apa makna? Maksud dengan cara seperatah lalu. Maksud dengan cara seperatah lalu, kerana berat ke atas musyrikin agama yang engkau seru mereka kepadanya. Jadi, agama ataupun ajaran yang diseru oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan musyrikun, dia tu perkara tu jadi berat, jadi susah di atas mereka nak mari pakar, nak mari amal, nak mari beriman, susah, bukan mudah. Bahasa dia, kita apabila jadi kalih dengan satu perkara, kita nak tinggal satu perkara dengan sebab dia cenggah dengan agama, bukan mudah. Terutama kita tengok orang musyrikun zaman dulu tu, dia kena hijrah, dia kena tinggal perniagaan dia, kena tinggal perasaan dia, bukan biasa. Coba tu bukan biasa. Orang biasa tak boleh buat, maka tak boleh buat sungguh. Musyrikun banyak mana tak beriman dengan Nabi. Sebab Tuhan pun royak. Kata rana? Tuhan royak kata,
kabura 'alal musyrikin ma tad'uuhum ilaih. Berat sangat aliran ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nak mengajak seru mereka kepadanya di atas orang musyrikun tu berat, susah. Bukan tak berat. Ajaran Islam ni ajaran yang bukannya rek-nge, tak berat di atas mereka yang Tuhan tak ada hidayah. Adapun hak Tuhan hidayah, "May yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Jadi mudah ya. "Wa may yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja." Jadi payah. Kalau Tuhan tak sewi hidayah ke dia dalam arti kata dia sendiri pun tak mau, tak sah. Payah. Tu maknanya gitu. An aqimuddin wa la tatafarraqu fih kabura 'alal musyrikin ma tad'uuhum ilaih. Jadi susah. Jadi payah, jadi berat di atas mereka itu musyrikun dan mereka itu mengingkari apa yang mengajak kepadanya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada nak mengasahkan Allah Subhanahu wa taala tentang ibadah. Oh, beratlah, bukan mudah. Nak mengajak orang kelik ke Tuhan ni payah. Bukan susah, bukan mudah dah, susah. Kena sabarlah. Terkadang kita kalau tak tahan sungguhnya gelecah. Gelecah pak bawah. Kita sendiri orang nak bawa tu. Bukan mudah. Dengan sebab itu hendaklah kita minta taufik, minta hidayah, minta as-sabat, pendirian yang tetap daripada Tuhan. Jangan gaduh, jangan berasa takabur, jangan berasa sedap hati sama sekali. Benda ni adalah benda yang suka nak boleh buat, benda yang payah nak berjaya, benda yang berhajat kepada sabar dan sebagainya. Kita kena minta doa daripada Tuhan kalau kita nak buat kerja ni medan ni. Payah, percayalah kata payah. Tapi bukan payah sampai kita tak boleh nak buat. Boleh kita buat, akan tetapi kena gunanya kesabaran, ketetapan dan pendirian yang teguh supaya kita nak boleh bawa perkara yang berat, perkara yang ada harga pasal dia. Kita kan nak bawa dalam kayu tak ada usah payah mana kah. Tapi kalau nak bawa wang, bawa duit, kena beringat teruk sikit. Ya gitulah. Hak tu kita boleh reti, boleh faham, boleh tahu. Hak ni pun sama. Tu berlain mida tu kita kena faham lah di situ. Kemudian dia kata, Allahu yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Tengok Tuhan ayat kita. Allahu subhanahu wa ta'ala, Allah lah yang memilih buat ke agama itu sesiapa yang ia kehendaki. Tuhan pilih siapa pun yang ia kehendaki supaya nak menganutkan akan ini agama. Tuhan pilih kita boleh menganutkan ini agama, boleh berasa tenang dengan agama, berasa sedap, berasa gembira, berasa luah hati. Allah subhanahu wa ta'ala pilihkan kita, bukan orang lain. Jangan kita duk memikir kata, Tuhan tak ada kena mengena dengan kita. Tak, Tuhan yang pilihkan kita. Dengan sebab apa? Dengan sebab kita duk cari benar-benar. Ya duk di kita juga. Kita nak benar-benar, Tuhan wi benar-benar. Kita tak say benar-benar, Tuhan tak say wi benar-benar. Ya duk di atas kita usaha. Usaha kita ni yang penting. Supaya kita nak makan, nak minum tu lah cuba lapar tengok. Lepas tu duduk tempat tu, tak usah duk bergerak apa tubuh kita. Duduk situ, ya tak kenyang. Juga kita dahaga. Duduk situ, ya ada dalam rumah. Tapi tak mau nak minum. Duduk dia gitu. Nanti tengok kata Tuhan nak wi, hingga kedak daripada dahaga. Tuhan tak buat lagu tu. Ya duduk di kita. Nampak dah tu? Air tu memang daripada Tuhan. Makan ni daripada Tuhan, hidayah daripada Tuhan. Tapi Tuhan nak tengok mu nak gerak ke tak, nak cari ke tak, nak membangunkan dirimu itu ke tak. Tuhan nak tengok. Tuhan nak tengok kan. Itu makna kata Allahu yajtabi ilaihi man yasha. Makna Allah Ta'ala yang mentakdirkan hidayah bagi mereka yang mustahak. Wa yahdi Allahu yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Dan Allah Ta'ala menuliskan
akan kesesatan di atas kesan-kesan pilihan-pilihan yang mereka itu terkeluar, mereka itu menjauh diri daripada jalanan yang benar, daripada jalanan yang benar. Tuhan dan mu tak say sangat agak, Tuhan apa? Ikut mung ya, mu tak say kat aku nak hidayah, mu tak mau, ikut mung. Bilakah mereka ini jadi jadi terpesong, jadi tak betul jalan? Apa? Tuhan kata wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilm. Dan taklah jadi taklah jadi orang panggil kata perselisihan di kalangan mereka itu malaikat setelah daripada Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kepada mereka itu ilmu. Ilmu di situ mana wahyu Tuhan lah. Wahyu Tuhan yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Tuhan katalah, qad ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanum min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Hei manusia, telah datang dah kepada kamu itu keterangan daripada Tuhan kamu dan cahaya daripada Tuhan kamu, dan kamilah yang buat turunkan cahaya tadi. Jelah tu. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Yalah tu. Datang dah daripada Tuhan cahaya dan kitab yang terang daripada Allah Subhanahu wa taala, yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Allah Taala nak hidayah dengan sebab Quran tadi itu jalan ni yang lulus, jalan ni yang selamat, jalan ni yang bagus, jalan ni yang berjaya kepada umat manusia. Tuhan raya siap-siap dah. Dengan sebab itu Tuhan nak menghidayahkan, Tuhan nak pilihkan Allahu yajtabi ilaihi may yasha wa yahdi ilaihi may yunib. Dan Tuhan nak menghidayahkan dan Tuhan nak memimpinkan kepada sesiapa yang ia kembali kepadanya. Mana berasa salah. Kita ialah manusia ni, ia tak lepas daripada silap dan salah. Pasti dah kita tak lepas daripada silap dan salah. Apabila kita nak Tuhan tu pimpin kita, hidayah pada kita, pastilah kita kena rajuk diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna bagi ayat ayat yang ke-13 daripada surah Syura. Dan seterusnya kita baca dah ambil sana sikit, wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Ini sifat hafsah kali. Manusia nak boleh jadi sesat, nak boleh jadi tak betul jalan, tak dapatnya hidayah, tak dapatnya pertunjuk daripada Tuhan, tak lain tak bukan ni sebab dia ni. Sebab lagu mana? Tengok, kita pakat tengok bersama-sama. Tuhan sendiri nak ayat kita. Tuhan kata qala subhanahu wa ta'ala wa ma tafarraqu, dan mereka tidak bercerai-berai. Mana kata tak jadi perselisihan, tak jadi pecah. Illa min ba'di ma ja'ahumul ilm, malaikat sesudah datang kepada mereka pengetahuan. Malaikat setelah daripada datang kepada mereka pengetahuan. Apa makna pengetahuan di situ? Mana hujah. Mana hujah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hujah Tuhan. Gapo mana hujah Tuhan? Yang pertama wahyu Tuhan. Quran hak mari itu. Yang kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mari menyata. Yang ketiga para alim ulama sebagai warasatul anbiya mari menyata kepada kita. Itu bagi hujah bagi Tuhan. Wapanya Tuhan kena buat lagu tu, ya Allah, hikmat gapo? Supaya manusia tu tak boleh nak dakwa gapo-gapo depan Tuhan esok. Qala la takhtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Hei manusia, hari ni mu jangan duk bantah jadi banyak sangat. Mai duk balah, mai duk bicara depan aku banyak sangat, tak sah. Tak sah duk balah lah hari ni. Kerana aku tu telah mendahului bagi kamu hujah-hujah maridah. Daripada hujah orang tak beriman nak jadi lagu mana, orang hak tak taat, orang hak tak patuh nak jadi lagu mana, ni ku ayat dah. Tak sah duk gaduh pola hari ni.
Tak usah duk gaduh nak buh dengan kau pakai kod mana dak. Situ tempat yang jadi rugi bagi kita kalau kita tak ambil pengajaran daripada apa hak Tuhan nak royak di sini. Baik. Itu makna kata apa nama? Wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilm. Hawak apa? Jadi perselisihan apabila ilmu mari. Gembira tak kira kita apabila ada ilmu, adanya pertunjuk, adanya hidayah, apa kita tak gembira sebab baghyan bainahum. Kalimah baghyan bainahum ini penyakit besar sekali bagi manusia. Iaitu kan, yakni perdengki di antara mereka. Dengki. Tak boleh nampak orang itu dapat hidayah, dapat kebaikan, dapat kelebihan. Tak boleh nampak, tak boleh tengok. Berasa kata tak puas hati. Di situlah jadi dia tadi tu jadi pecah tubik daripada benar-benar. Dia nak benar-benar. Tetapi benar-benar tu Tuhan bagi bukan di atas tangan dia dan tali dia, bukan puak dia. Dengan sebab tu dia tak boleh nak terima. Sebab apa tak boleh nak terima? Kerana dengki. Baghyan bainahum. Dengki Allah. Sifat berdengki ni, sampai akan masuk dengan kau, ya. Dia tak kira puak hak berdengki ni biar hak tafarraqu di sini. Katanya ahli tafsir tak lain tak bukan ahlul kitab. Ahlul kitab ni orang ada ilmu. Ahlul kitab ni orang mempunyai pengetahuan. Ahlul kitab ni orang yang ada muka dalam masyarakat, bukan biasa. Bukan orang jahil, orang tak tahu gapo, dak. Tu ahlul kitab. Akan tetapi Tuhan cela dia sini kerana dia bersifat dengan dengki. Bersifat dengan dengki, sifat dengan dendam, bersifat dengan perkara-perkara yang dicelakan dalam agama. Dengki sampai akan membawa diri dia itu jatuh di dalam kebinasaan. Tak bangun dah kena hak ni enggak? Ni perkara-perkara yang kita itu kena duk jaga diri. Berdengki ni besar sekali. Sebab itulah Nabi SAW yang kata dalam hadis yang sabit, la yajtami'an fi qalbi mu'min al-hasad wal iman. Tidak beripung sama sekali di dalam hati seseorang mukmin gapo? Dengki dan beriman. Orang beriman tak boleh ada sifat dengki. Apabila ada sifat dengki, iman dia kurang sekali dah. Iman dia akan jadi lemah. Iman dia akan tak sempurna. Iman dia dekat-dekat dengan tak terpakai. Itu maksud yang Nabi nak takbir kita faham. Yang makan habis licin amalan-amalan kita. Dengan sebab hati yang dengki. Orang yang adanya sifat dengki, tak kira kamu itu nak ada pangkat, ada ilmu pengetahuan, ada muka dalam masyarakat, sekalipun benda tu bukan halang kamu itu daripada kamu nak bersifat dengan dengki. Bukan mana kata apabila aku ada ilmu banyak aku tak ada sifat dengki, tak. Bukan mana apabila aku ada pangkat yang tinggi aku tak ada sifat dengki. Aku ada muka dalam masyarakat aku selamat pada sifat dengki. Jaga baik, jaga molek. Benda tu adalah pedaya-pedaya sahaja. Jangan kita faham sama sekali lagu tu supaya kita itu selamat daripada seksa Tuhan. Hak Nabi duk royak kita tu, Nabi kandaki baik kepada kita. Dan semua hak duk jadi masalah dalam dunia timbul daripada baghyan, sifat pada dengki tu. Tak boleh nampak kebaikan orang. Nampak tu tak? Orang lagu ning, dunia pun dia itu tak maju dan dunia tak jadi berfaedah dengan diri dia, akhirat esok kena seksa dan binasa. Tak ada faedah tu. Tak ada faedah tu. Nampak tu tak? Ni makna kata baghyan bainahum. Dengki. Nabi Muhammad tak ada mari jalannya dia. Ilmu wahyu hak al-yauma akmaltu lakum tak ada turun di atas umat dia. Turun di atas Nabi, turun di atas umat Nabi, maka dia tak boleh nak terima. Itu adalah salah besar bagi diri dia, yang nak buat diri dia sendiri. Tu, yang nak buat dirinya sendiri. Baik.
walaula kalimatun sabaqat min rabbika ila ajalin musamma laqudiya bainahum. Makna gano? Dan sekiranya tidak kerana kalimah di situ makna gano? Makna takdir, qada ya Allah Ta'ala memutuskan yang telah terdahulu daripada Tuhanmu, mana ilmu Tuhan itu mendahulu dah buat satu masa yang tertentu, nescaya diberi hukum kebinasaan di antara mereka. Makna macam mana? Ayat kata walaula kalimatun sabaqat min rabbika ila ajalin musamma. Maknanya gini, kalaulah tidak dengan sebab keputusan ilmuwan Allah Subhanahu wa ta'ala supaya Tuhan nak menetapkan hamba yang deraka tadi itu pada masa yang tertentu, iaitu masa yang tertentu Tuhan nak hisab bila? Hari kiamat nanti. Kalau tak sebab tu, nescaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan seksa dia di atas muka bumi ini dengan secara secepat mungkin. Kalau Tuhan tak janji kata, hei manusia, marilah mung kepada dunia, mung nak berimeh kata berimeh, mung nak lawan aku, kamu nak taat kepada aku, mung nak patuh, kamu tak saya patuh. Kalau tak sebab aku menentu dah pada azali dulu, sedia kala kata, mung akan kena seksa kata berimeh, orang tak taat, orang tak patuh. Ini nescaya Tuhan, lagu mana? Binasa semasa duduk dalam dunia ni lagi. Sebab itulah Allah Ta'ala mentafsirkan sendiri ayat tu. Tuhan kata walau yu'akhidullahu an-nasa bi zulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Yalah. Kalaulah Tuhan hendak nak membinasakan mereka yang tak berimeh, mereka yang lawan dia, mereka yang tak taat kepada dia, nescaya tak tinggal sore pun atas muka bumi ini. Malaikat Tuhan binasa belaka. Akan tetapi Tuhan kata walakin nuakhiruhum ila ajalin musamma. Akan tapi aku nak beri tempoh kepada dia. Beri masa kepada dia. Mudah-mudahan ia boleh mikir, mudah-mudahan ia boleh kira, mudah-mudahan ia boleh nampak akan ajaran hak betul. Tengok ia nak usaha ke tak, sehingga masa yang aku tetap kata umur dia habis bila, situlah tepat yang dia itu kena seksa sungguh. Itu makna kata walaula kalimatun sabaqat min rabbika ila ajalin musamma laqudiya bainahum. Nescaya Allah Ta'ala membinasakan di antara mereka. Tuhan binasa selalu dah. Tuhan kuasa nak binasa manusia selalu. Hak tak beriman dengan dia tu. Akan tetapi Tuhan kata biarlah aku tanda siap dah. Kata orang kafir nak mati bila? Nanti jumpa dengan aku hari akhirat esok aku nak seksa sangat pedih sekali. Malaikat dua perkara hak Tuhan seksa belum daripada hari akhirat. Dua perkara ya. Yang pertama zalim. Orang zalim Tuhan seksa di atas muka bumi ni lagi. Satu. Yang kedua al-uquq, mana derhaka, tak ingat budi bahasa. Orang tak ingat budi bahasa, orang derhaka, maka Tuhan akan seksa dia di atas muka bumi ni belum daripada akhirat lagi. Dua perkara ni. Hak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam royak. Kemudian sebagai akhir pada pagi ini wa innal ladzina urithul kitaba min ba'dihim la fi syakkim minhu murib. Makna lagu mana? Yakni dengan cara sepatah lalu, dan sesungguhnya mereka yang yang diwarisi kitab, makna kata mereka yang diberikan kitab belum daripada kita ni lah. Sesudah mereka itu adalah di dalam keraguan yang sangat bersangatan. Makna kata ada dalam keraguan. Makna kan? Makna segenerasi yang datang kemudian selepas daripada generasi awal yang dusta juga bagi kebenaran. Lagu mana? Yakni orang daripada kalangan anak cucu orang tak beriman, ayat tak beriman juga. Nampak tak tu?
hak yang datang mari generasi lepas daripada ibu bapa dia, tok nenek dia hak tak beriman, ya apa tak beriman juga. Itu makna kata al-jailul mutaakhir ba'dal qarnil awal. Makna kata generasi hak kama dia selepas daripada generasi hak awal tu yang mendustakan bagi kebenaran, la fi syakkim minhu murib. Lagu mana la fi syakkim minhu murib? Makna duduk di dalam keraguan yang nyata daripada urusan benda hak benar. Lah mana ahli tafsir kata, tidaklah mereka itu di atas yakin. Tidaklah mereka itu di atas jazam daripada urusan mereka. Kata apa yang dia itu duduk tadi itu benar. Bahkan dia itu semata-mata ikut teh bagi ibu bapa mereka dan tok nenek moyang mereka dengan ketiadaan dalil syarak, dengan ketiadaan keterangan, bahkan mereka duduk dalam keadaan yang heran ataupun duduk dalam keadaan yang ragu. Bukan heran, duduk dalam keadaan ragu, tidak jadi yakin, tak jadi putus. Kalau kita kacau-kacau pun tak apa, kita nak turut orang tua kita. Daripada orang yang bukan Islam, kalau kita tanya kecek bicara buatnya perhubungan dengan dia dalam arti kita nak seru, nak dakwah dengan cara berilmu, dia akan nak pergi tak boleh. Sutuk mereka itu daripada jalan ni hak benar. Jadi sutuk. Tanya dia mari kecek, dia mari asal manusia daripada mana, kok mana, dia jadi sutuk. Akhir-akhir sekali, biarlah aku nak turut hak tok nenek moyang aku. Itu makna kata la fi syakkim minhu murib. Kerana dia nak taklid, turut ikut buta dan tuli tok nenek moyang dia dan orang-orang hak atas daripada dia, daripada ibu bapa dia dan sebagainya. Bukan dia yakin benda-benda lagu tu. Maka nyanyolah seksa kepada diri, zalim kepada diri dengan sebab berapa? Dengan sebab ikut benda yang tak kena, yang tidak ada pendirian yang tentu, yang tetap. Nak ada lagu mana sebab dia tidak ada ilmu pengetahuan yang benar. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala nak royakkan kepada kita, kata kita sebagai umat Islam ikutan kita kepada wahyu Allah Taala yang betul molek dengan sifat kesemulaan jadi di atas ilmu pengetahuan, bukan di atas kejahilan. Dan agama kita ni ada usul asal sampaikan kepada orang mula-mula mari kepada ini dunia, iaitu Adam alaihissalam. Dan kita itu tahu dengan yakin kata hakikat dunia tu gapo, hakikat diri kita tu siapa, hakikat akhirat Tuhan nak bawa pergi kana, nyata belaka. Itu tidak ada nikmat tu malaikat kepada orang Islam hanya jua. Maka hendaklah kita itu pujilah Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat yang Allah Taala bagikan kepada kita. Janganlah kita itu lupa nikmat yang Allah Taala berikan kepada kita. Harap-harap nikmat tadi, sifat perbuatan yang kita kerja tadi berkekal dengan kita dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala semasa kita hidup di atas muka bumi ini, dan kita akan berjaya pula di hari akhirat nanti dengan cara kekal abadi, tidak ada binasa di sana. Sekadar itulah saja pada perjumpaan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. As'alullah Subhanahu wa taala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.